Hafiz Indonesia tu kan. Program Hafiz Indonesia tu umur berapa tahun? 6 tahun. Menghafal Quran berapa juzuk? 29 juzuk. 29 juzuk. Umur baru 6 tahun. Menghafal Quran 29 juzuk. Mula-mula dia sebut dia menghafal 29 juzuk tu, orang ketahu. Nak sebut gambaran demikian. Tapi Allah tunjukkan apabila tanya soalan, dia boleh jawab terus. Kita ni orang tanya tak boleh jawab. Tanya sikit, inna a'tayna, dia boleh jawab. Yang lain payah nak jawab. Kenapa? Kerana kita banyak berhibur dalam hidup. Apabila banyak berhibur dalam hidup, dia akan jadi demikian pada hidup kita. Kemudian kenapa lagi hati kita jadi keras dalam hidup kita? Kerana banyak membilang harta. Keras terus hati. Bilang, duduk je bilang, lagi bilang harta, lagi keras. Lagi banyak kita bilang harta, lagi keras hati kita. Kita kira ni tanah ni milik saya, kemudian yang sebelah sini milik saya, yang tu milik saya. Bila kita bilang, jadi sayang yang ni, sayang yang tu, sayang yang ni. Kenapa? Kerana kita bilang. Cuba kita jangan bilang harta kita. Jangan kira harta. Orang kata, kita tanya pada pembantu kita, kat mana baju ni? Dah bagi dah pada orang. Alhamdulillah, kita sebut demikian. Kenapa? Kerana kita tak bilang pun. Kemudian dia sebut, kita dah pesan dah pada keluarga kita, barang-barang kita ni bagi dia. Bagi, nampak tak guna aja bagi terus. Orang pun bagi. Kita tak pernah bilang harta benda kita. Itu satu nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Kenapa? Kerana orang yang sentiasa membilangkan harta, dia akan mengeraskan hati dalam hidup dia. Ini dia akan jadi demikian. Kemudian kenapa lagi menyebabkan kita ni keras hati dalam hidup kita ni? Kerana apa dia? Kerana apabila kita semakin jauh daripada majlis ilmu, duduk jauh daripada majlis ilmu, keras terus hati. Jauh daripada majlis ilmu, duduk kita jarang-jarang nak ingat dalam majlis ilmu. Jarang pada kita ingat jadual majlis ilmu. Jadual makan ingat. Jadual apa dia? Jadual yang disebut dengan jadual jalan ingat. Jadual untuk nak pergi ke mana sahaja kita ingat. Tapi jadual majlis ilmu tak ingat. Jadual bola pun dia ingat sekarang. Orang kita kan jadual bola pun dia ingat, tapi jadual majlis ilmu tak ingat. Kenapa? Kerana hati kamu sudah menjadi keras. Keras ni di antara faktor-faktor. Jadi macam mana kamu nak suruh hati kamu jadi lembut badan? Hati kamu boleh jadi lembut badan? Ni empat cara katanya Tuhan kitab kita yang tak membuang semua penyakit hati dengan cara menghadiri majlis ilmu, majlis taklim. Membuang penyakit hati kita ni di antara satu cara ni, kamu hadir di majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu ni melembutkan hati. Kita kata duduk tertidur nanti besar dia suruh. Kita kata tak apa, tertidur dalam majlis ilmu pun tak apa, dapat pahala dah pada diri kita. Kita datang duduk dalam majlis ilmu, tertidur dalam majlis ilmu, tetap dapat pahala. Tapi jangan datang niat nak tidur macam kita. Cuma kita sebut kita datang, kita nak duduk belajar, tiba-tiba kita tahan ngantuk juga, tertidur juga, tak apa, dapat pahala. Jangan kejut orang sedang tidur, dia sedang dapat pahala depan kita. Maknanya pada diri dia ni, gambaran dia duduk dalam majlis ilmu. Duduk majlis ilmu ni lembut hati. Ya, lembut hati. Kita dengar je majlis ilmu, kerap kita dengar nasihat-nasihat, lambat laut dia akan terkesan juga, bagaikan air yang dititis di atas batu yang keras. Air yang dititis di atas batu yang keras, lambat laut batu itu akan lekuk juga. Demikian juga dengan hati manusia. Hati manusia ni dia sentiasa kena diperdengarkan ayat-ayat Allah, diingatkan dengan ayat Allah. Satu anak suka tukarkan istilah. Kadang-kadang ibu-ibu kan, ibu-ibu digunakan dengan istilah beletir. Beletir tu anak kata, sebenarnya sebaik-baiknya jangan kita guna istilah beletir. Gunakan istilah memberi peringatan. Memberi peringatan, ingatkan keluarga kita. Bukan beletir, tapi nak mengingatkan. Kalau beletir ni dia tak tahu hujung pangkal, dia sambung. Ceramah dia tu tak ada tajuk sebenarnya. Tetapi yang tu beletir ni lain. Tapi yang memberi peringatan kita ingatkan, bagi tahu kalau tak solat begini kesannya. Ramai dah orang yang tak solat, dia mati dalam keadaan begini. Kemudian orang yang tak tutup aurat sama juga. Kita bagi peringatan. Nak suruh apa dia? Kesan pada hati anak-anak.
Tu anak-anak. Anak-anak lama-lama dia dengar, dia akan jadi rindu dengar yang disebut dengan kata-kata nasihat kita. Bila kita tak ada, dia teringat, Allah lama dah tak dengar kata-kata ibu dia, lama dah tak dengar nasihat daripada mak ayah dia di sini. Ini demikian juga dalam diri kita. Kita ni tolong dengar nasihat. Kat mana dengar nasihat? Majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu, melembutkan hati, ia memberi pelajaran, memberi hikmah, mengingatkan mati. Terutama duduk dalam majlis ilmu, ingatkan tentang mati. Duduk dalam majlis ilmu, jarang je. Kalau berhati sekali cari majlis-majlis ilmu yang ingat pada mati ni, jarang sangat berjumpa, jarang sangat jumpa. Kenapa? Banyakkan majlis ilmu yang disebut tentang ini perjalanan hidup, bagaimana nak hidup, nak cerita tentang mati. Para sekali jumpa kelas-kelas pengajian tentang mati ni, jarang. Tempat kita ni jarang sangat orang nak boleh ulas, nak boleh bagi tahu, kecuali kita bersungguh nak cari majlis-majlis yang sedemikian rupa. Cerita orang yang saleh, pendengarkan cerita orang yang saleh, bagaimana kehidupan mereka, orang-orang yang baik. Di antara cerita yang saleh siapa dia? Isteri para nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ni orang-orang yang demikian ni, yang disebut dengan orang-orang saleh. Siapa dia? Kalau kita sebut Ummul Masakin. Kalau kita tanya siapa Ummul Masakin, ibu pada orang miskin di kalangan isteri para nabi, siapa? Kalau kita sebut Humairah, boleh jadi kita kenal Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita tanya pada apa dia, Zinirah, boleh jadi kita kenal. Tapi kalau kita tanya Ummul Masakin, siapa digelarkan Ummul Masakin di kalangan isteri para nabi? Nak jawab ayah ni, semua tunduk kepala, dia tak boleh gaya. Tanya soalan, Ummul Masakin yang disebut dengan Zainab. Zainab ni Ummul Masakin. Dia kahwin dengan Rasulullah hanya 2 bulan. Dalam satu riwayat kata, dia sempat dengan Rasulullah hanya 2 bulan. Tapi dia digelar Ummul Masakin, ibu pada orang-orang miskin. Kenapa ibu orang miskin? Kerana dia ni rajin derma, rajin infak, orang yang saleh. Kemudian dia hidup bagaimana cara dia hidup? Dia hidup dengan Rasulullah dalam keadaan yang sesempurna mungkin dalam hidup ini. Tak pernah meninggikan suara di hadapan Rasulullah. Dan dia di antara isteri Rasulullah yang tak meriwayatkan hadis. Satu-satu isteri Rasulullah yang tak meriwayatkan hadis, Ummul Masakin, yang disebut dengan Zainab, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sendiri. Ini gambaran demikian. Cuba baca cerita-cerita orang yang saleh. Banyak cerita-cerita orang yang saleh, khabar baik dan juga ancaman yang kita dengar daripada majlis-majlis ilmu itu. Semua ini dapat mengubah hati menjadi lembut. Dengar cerita tentang Zainal Abidin, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam-malam dia bagi makanan di rumah-rumah orang miskin. Tiap-tiap malam dia pergi letak orang miskin ni, tak tahu, lebih kurang 11 tahun dia buat amalan demikian. Malam dia bergerak. Orang tahu dia ni macam mana. Waktu mana hari kematian dia, nak mandikan mayat, tengok terkesan ni, kesan besar di belakang dia ni, kesan besar, kemudian berbekas kat belakang ni sampai keras dekat belakang dia. Kenapa? Pikul makanan tiap-tiap malam. Dan pada pagi hari kematian dia, didapati tidak ada lagi makanan di pintu-pintu rumah orang miskin di kota Madinah. Ini dibagi sendiri makanan, dia ambil-ambilkan sendiri. Sampai orang pun tak tahu. Orang miskin ni pun satu tak minta langsung tengok siapa yang bagi makanan di mana. 11 tahun tiap-tiap malam dia letak di rumah-rumah orang miskin. Dan orang miskin bangun pagi tengok ada makanan, bangun pagi tengok ada makanan. Nak sebutnya apa dia? Orang-orang yang saleh dalam hidup dia dalam keadaan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dengan mereka, dari lembut hati kita mendengar perkara mereka. Yang kedua, banyakkan mengingati mati. Diceritakan bahawa ada seorang wanita yang datang pada Aisyah radhiyallahu anha untuk bertanya tentang hatinya yang telah menjadi keras. Tanya pada Aisyah, dia kata, hati saya menjadi keras lah. Nak tahu hati kita ni keras tak keras macam mana? Dia tanya, macam mana nak tahu hati keras tak keras? Ulama kata senang dia. Waktu mana kita solat, kita tak rasa khusyuk, tanda hati kita menjadi keras. Waktu mana kita baca Quran, kita tak rasa lazat. Baca Quran tak rasa lazat, itu hati kita mula menjadi keras. Waktu mana kita tengok orang susah, kita boleh tersenyum, kita boleh lagi ketawa, maknanya hati kami sudah menjadi keras. Bila lagi hati kita jadi keras? Bila dengar ayat-ayat Allah kita berpaling, hati
hati tanda keras tu. Dengar je Quran, tak nak terus, cari channel lain terus dia. Waktu ada dengar Quran, tak nak terus dengar. Itu tanda hati dah mula menjadi keras. Hati yang lembut ni, hati yang lembut senang je. Kita baca Quran je, mengalir mata. Dengar ayat-ayat Allah, terkesan dalam hati. Maknanya hati dah menjadi lembut. Kita tengok orang miskin, cepat kita terasa, Allah, aku ni. Kita tengok orang yang susah, orang yang dideritai, orang yang diazab dan sebagainya, kita terasa bagaikan kita yang sedang mengalami keadaan demikian. Ini tanda hati yang lembut. Tengok kes bagaimana orang kita kan, orang kita yang bela anak yang cacat tu sampai kuruh kering anak ni sendiri, kuruh kering ditinggal dalam rumah, kemudian dalam keadaan duduk dengan tanah dan makan najis ini sendiri. Kita rasa ada juga lah orang macam tu. Kita terasa, ya Allah, aku tak naklah orang macam tu, ya Allah, dalam hidup kita ini. Demikian maknanya hati kita ni lembut. Tapi kalau kita tak terasa apa-apa pun, semayang tak terasa apa, kemudian buat amal ibadah tak terasa apa, tak ada hati keras. Hati keras ni, Aisyah radhiyallahu anha pernah didatangi seorang wanita, disebut pada Aisyah, disebut, aku ni terlalu keras hati aku ni terasa tak terasa apa dalam ibadah pada Allah ni, tak terasa nikmat ni. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, perbanyakkanlah mengingati kematian. Aisyah kata, tolong banyakkan ingat mati, kerana kalau itu yang dapat membuatkan hati kamu menjadi lembut. Banyakkan kamu ingat tentang mati. Apabila kamu ingat tentang mati, hati kamu jadi lembut terus. Kamu ingat pada mati macam mana? Cuba bayangkan di saat mana mereka datang untuk mencabut nyawa kamu. Cuba kamu bayangkan, kamu dah mula menjadi pucat tubuh badan kamu. Di waktu mana, saat mana mereka dah mula masuk dalam tubuh badan kamu, nak cabut nyawa kamu. Cuba kamu bayangkan di saat itu. Bayangkan bagaimana orang lain yang meninggal dunia. Kita tengok orang meninggal dunia kan, macam mana keadaan ini. Dan cuba kamu bayangkan diri kamu, sama tak dengan orang yang akan meninggal dunia? Orang lain meninggal dunia dalam keadaan sujud pada Allah. Kamu ni ada tak? Nak sujud pada Allah pun susah. Orang lain meninggal dunia, saat mana dia selesai menunaikan tanggungjawab dia dengan Allah, meninggal dunia ni. Kamu ada tak demikian? Maknanya kita membayangkan diri kita, mengingati kematian, menyebabkan lembutnya hati kamu. Wanita itu kemudian melaksanakan perintah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu apabila dia buat saja, sehingga hatinya menjadi lembut. Dia buat, dia ingat tentang mati, lama-lama lembutlah hati dia. Dua, para ulama menyatakan bahawa mengingati mati dapat melembutkan hati. Kamu ingat pada mati, dia akan lembut hati kamu. Rasa sayang harta benda, tak adalah. Ingat pada mati. Kalau mati nanti, harta benda banyak ni pun nak buat apa, kita sebut. Habis kita, lalu kita pun infak di dalam Allah. Ingat pada mati, nak makan banyak pun tak nak. Kenapa tak nak makan banyak? Kenapa teringat mati? Makan banyak-banyak, lagi cepat mati dia suruh. Yang menyebabkan akhirnya sedaya makan pun hilang. Tak berapa banyak pada diri dia. Tidur banyak pun hilang. Kenapa? Tidur banyak, lena tadi, tak lena tidur. Kenapa ingat pada mati? Tatajafa junubuhum anil maqadi. Dia sanggup genggamkan badan dia daripada tempat tidur dia. Kenapa ingat mati? Apabila ingat mati, dia bangun terus. Dan kita kan, cuba kita kejut anak kita, kejut dia anak kita. Bangun. Kita sebut bangun salat, dia melihat terus. Kita pun sebut dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma rabbuka, tanya salat demikian. Dia celek mata terus. Dia kata dalam kubur ke? Ingat mati terus dia. Kita buat suara parau sikit misalnya. Waktu mana nak kejut dia supaya dia bangun terus dia. Kenapa bangun? Dia ingat mati dah. Ingat mati ni membangunkan orang tidur. Ingat mati ni mencelikkan mata yang lain. Ingat pada mati, sebut tentang mati, memperlahankan kelajuan kita. Itu cara demikian. Kita berjalan, bawa kereta laju-laju, tengah bawa kereta laju-laju, tengok aksiden, kemenangan jalan kali. Tengok terbaring mayat atas jalan, terbaring mayat, tengok kereta terbakar, tengok keadaan yang mengerikan. Kita pun lepas itu jalan perlahan terus itu.
Kenapa perlahan? Ingat tadi itu, terkesan terus dalam hidup. Maknanya hidup ini perlu dikesankan dengan kematian. Apabila sebut saat mati, berkesan pada hati kamu. Ingat pada kematian pada diri kamu. Dan orang kita kan sekarang ni, maka orang yang makan siang hari bulan Ramadan masuk dalam bank jenazah. Elok. Eloklah kita tengok yang dibuat beberapa tempat tangkap ni makan siang hari. Makan siang hari ditangkap baru masuk dalam bank jenazah. Elok sekuk dia dalam kanda tu semua. Nak gambarkan gambaran pada dia, suruh baring dia dalam kanda, pasang kemenyan terus. Pasang kemenyan terus dalam kanda bank jenazah. Nak suruh dia ingat, hidup ni bukan untuk makan, tetapi hidup ni untuk ketaatan. Jangan sampai beringkat makan. Kamu ingat ke orang lain semua umur 6 tahun boleh puasa, umur 5 tahun boleh puasa. Madu kamu umur 37 tahun tak puasa lagi, buat berani maksiat. Madu kamu. Ingat pada mati, ia menyebabkan terkesan dalam hidup seorang. Serta ada pesankan banyak kali, van jenazah di masjid ni elok malam-malam jalan je, letak di parking depan kelab malam. Van jenazah ni rugi je malam-malam letak dekat masjid. Van jenazah tu semua parking dekat kelab malam ke, dekat kedai Meko ke, senang hidup. Lepas tu buka van jenazah tu, pasang kemenyan dalam tu, balut dia kain kapan tu biar macam seolah-olah ada orang mati dekat. Nak suruh buat demikian, nak suruh apa dia? Ingat sikit, kamu nak buat maksiat ni mati kamu. Apabila kamu mati, kamu berhenti daripada mengingati kehidupan, tetapi kamu akan bersiap untuk berhadapan di perjalanan kematian dalam hidup. Ni rugi kadang-kadang bayar jenazah tu, relax. Anda ingat lagi, anda satu ketika bukan bulan Ramadan, anda berhenti satu masjid, anda berhenti satu restoran, duduk makan roti canai tu, berhenti bayar jenazah. Satu kedai mandang bayar jenazah, berhenti bayar jenazah tu, driver tu turun, dia masuk dalam kedai, dia tengok anak, dia jam tak besar. Anak kata, ada apa ni dengan bayar jenazah ni? Datang ke sini ni. Sebab ni dia kata, hari ni Ustaz, orang tak mati, jalan dah bayar jenazah. Tak ada orang mati, makan roti canai kan. Nak sebut ni gambaran ni kan, bagus juga. Satu sudut, orang makan roti canai pun berhenti makan roti canai. Kenapa dia tengok bayar jenazah sampai? Dengan main-main bayar jenazah ni. Orang tengok bayar jenazah pun pejam mata semesta. Takutnya. Sama juga, ingat pada mati, dia akan menyebabkan pada seorang ni, dia akan ingat bagaimana perjalanan dia akan diusung. Kamu kaya macam mana pun, duit banyak mana pun, pakaian mewah bagaimana pun, waktu mana kamu mati, habis segala-galanya. Tak ada apa yang kamu miliki, tak ada lagi dah. Yang tu kamu kena jawab. Handbag kamu berapa? Pakaian kamu berapa? Keronsan kamu banyak mana? Kemudian ditanya terus pada diri kamu, waktu mana kita mati, mulakan tanya ni. Barang-barang kita yang kita miliki, semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, melihat orang mati. Di antara nak lembutkan lagi hati dalam hak Islam sesama seorang Muslim, kamu melihat orang mati. Tengok orang mati. Tahu saja orang meninggal dunia, kamu pergi. Kawan kita meninggal dunia, ziarah dia. Kenapa kita ziarah dia? Cuba bayangkan kita terbaring di tempat ini, yang tak bergerak tadi. Sebelum daripada ini dia bergerak, sebelum daripada ini dia banyak menyebut. Tapi bila kamu sebut, kamu tengok saja dia, tengok dia bergerak tak bergerak. Sekarang dia sedang bawa apa dia? Dia dihadapkan bagaimana? Kamu tengok pada diri dia, kamu akan rasa bagaimana perjalanan kamu waktu mana kamu menghadap di hadapan Allah nanti. Anda bawa ni, Allah yarham Ustaz Abu Bakar Cik yang meninggal dunia. Bila dia balik daripada ceramah dekat Kuala Lumpur ni, dia balik dalam perjalanan ke Terengganu, kemudian dia kemenangan, kemudian dia meninggal dunia. Anda diberi kesempatan untuk cium dahi dia, dan anda cerita minggu yang sudah. Bila anda cium dahi dia itu sejuk, anda rasa memang satu kelainan yang menakjub. Anda rasa ni ahli syurga Allah. Waktu mana kita cium dia tu, kita tengok dia, ya Allah, nikmatnya orang sedemikian. Puas hati perjalanan hidup dalam keadaan ketaatan. Balik daripada perjalanan ceramah, meninggal dunia,
Kita boleh bayang, bukan balik daripada karaoke, bukan balik daripada tempat-tempat yang tak tahu ketahuan, tapi balik daripada mana? Balik daripada mengajar sama. Tiba-tiba nak sampai di rumah ni, Allah panggil, ajar dia sampai. Kita cium dahi dia, Allah lembutnya, nikmatnya, kita rasa sejuknya, tenangnya wajah dia dalam keadaan dia menghadap di hadapan Allah SWT. Ini mengingatkan dia panggil. Semalam ada seorang hamba Allah, jemaah kita kan, dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, anda telefon pada suami dia. Telefon dia kata, tak apa Ustaz, saya reda dah. Dia kata, saya reda dah pada isteri saya ni, kerana dia kena kanser teruk. Kemudian dia, tak apalah, dia kata, saya mimpi, dia kata, dia meninggal dunia pukul 10.40 pagi semalam. Kemudian dia kata, sebelum tu saya penat sangat menunggu dia. Saya tertidur Ustaz, pukul 8.30 tu saya mimpi. 8.20 dia kata, saya mimpi isteri saya ni sebut, isteri ni, arwah ni, dia kata, dia minta tolong buka pintu. Minta tolong saya buka pintu. Saya buka pintu. Saya buka pintu, dia kata, Ustaz, saya buka pintu, tengok terang di tempat itu. Terang, dan dia pun melangkah ke pintu tersebut dan dia masuk kawasan itu. Dan dia hilang gaib. Lepas itu saya sedap, saya terjaga Ustaz, saya telefon Datuk Dr. Harundin. Telefon terjaga, pukul 9 saya telefon terus. Telefon dia kata, saya telefon Datuk Dr. Harundin kata, siaplah, dia semakin hampir itu menghadap di hadapan Allah. Tempat yang dia nampak itu, memang tempat itulah yang dia akan pergi, dan mudah-mudahan dia di kalangan hamba Allah yang saleh. 10.40 pagi, tak ada dia. Turun kadar denyutan itu, kemudian hilang terus dia dalam keadaan dia menghadap di hadapan Allah sedemikian. Mudah-mudahan Allah rahmati dalam hidup dia. Anda sebutnya gambaran bagaimana gambaran dalam hidup dia, orang-orang yang soleh demikian, kita tengok saja belajar dengan dia, lembut terus hati. Ya, kalau dia boleh menghadap di hadapan Allah sebegitu, kita bagaimana? Kita menghadap di hadapan Allah, melihat orang mati mulai daripada sakaratul maut sehingga dicabut nyawa. Cuba tengok bagaimana keadaan dia sakarat. Waktu hari kamu tengok dia sakarat, kamu tengok macam mana nyawa dia nak dicabut, serta membayangkan apa yang akan berlaku pada dirinya setelah mana dia meninggal dunia tersebut. Kamu tengok mayat tu, kamu bayang malam ni, malam tamu dia di alam barzakh, malam dia menghadap di hadapan Allah. Cuba bayangkan dia, malam tamu dia, tak payah malam tamu lah, di waktu mana kejap lagi mayat yang kita tengok ni, di waktu mana dia menghadap di hadapan Allah nanti, kita tengok dia ni masuk di dalam kubur, orang tutup dia kubur. Kita bayangkan ni, tutup kubur ini, kita pun senyap seorang-seorang. Senyap seorang-seorang, tak ada lagi siapa yang boleh tolong itu. Kejap dia dalam keadaan yang sekejap itu, datang terus mereka muka dan akhir, berdiri terus di hadapan, diri dah depan muka, halau dah sembahyang, halau dah puasa, halau segala-gala. Yang ada depan kita yang berdiri, yang ada Quran yang kita bangun pagi, kita baca Quran sebelum ada subuh. Anda pesan banyak kali pada jemaah ni, jangan tertinggal. Di tiap kali mana kita bangun subuh, sebelum ada subuh, baca Quran. Baca Quran pada ini. Kenapa? Kerana Allah sebut Al-Quran, Innal Quran fajra kana mashhuda. Al-Quran yang kamu baca sebelum ada subuh akan menjadi peguam bela pada kamu suatu mana kamu dalam kubur itu. Sebab itu kita bangun awal sebelum ada subuh lagi, kita bangun, kita duduk baca Quran. Baca Quran sebelum ada subuh sampailah waktu subuh. Ini cara dalam diri. Kenapa baca Quran? Dengan tujuan dan menjadi peguam bela pada kita. Quran dia yang akan tolong jawab. Malaikat, aku tolong jawab. Sembahyang tak boleh jawab, puasa tak boleh jawab, aku jadi peguam bela pada dia untuk menjawab segala pertanyaan yang kamu tanya. Kita kan kalau dihadapkan ke mahkamah dunia, kalau ada peguam bela, rasa kuat terus. Peguam bela pula yang masyhur, peguam bela pula yang terkenal. Allah untungnya begitu. Kenapa? Kerana memang terkenal, dia mampu membela. Al-Quran peguam bela pada tiap-tiap di kalangan kita. Satu, jangan tertinggal baca Quran. Bangun sebelum subuh baca Quran, kuatkan diri kita membaca Al-Quran. Macam mana pun susah, baca Al-Quran. Kalau tak boleh baca Quran, zikir. Kalau tak boleh juga, pada diri kita ni, ingat pada Allah. Sebutlah apa saja pun. Bangun sebelum subuh tu, baca sebut kalimah-kalimah yang mengasihi Allah SWT dalam hidup kita. Serta membayangkan apa yang akan berlaku
apa yang akan berlaku pada dirinya setelah mana dia meninggal dunia. Dapat menekan hawa nafsunya, membuang kesenangan duniawinya. Apabila kita tengok orang mati je, dia menyebabkan nafsu kita tak ada. Nafsu kita tak tengok. Dia ni bukan main lagi kawan dengan kita sebelum daripada ni. Tapi apabila dia meninggal dunia, tak ada dah. Dia nak jalan, nak sebut pada kita tak ada. Yang dia fikir sekarang, berjalan ke akhirat. Tak ada lagi perjalanan untuk dunia. Kita kan kalau kita bercakap dengan kawan-kawan kita, kejap-kejap lagi kita bercakap, boleh jadi kawan-kawan kita akan sebut. Dia akan sebut apa dia? Ada jualan murah-murah lah untuk raya. Kita boleh sebut lagi untuk raya. Kita akan sebut, nak tak beli kuih raya. Dia akan sebut benda-benda ni kan, nak tak yang ni. Ni untuk benda yang bersifat dunia. Tapi apabila kita tengok pada mayat, kita akan cakap, ada kita nak cakap tentang kuih raya, ada kita nak cakap tentang pakaian, ada kita nak cakap lagi tentang rumah besar dan sebagainya. Tak, kita cakap tentang amalan. Macam mana amalan dia, bagaimana dia dihadapkan di hadapan Allah, bagaimana untuk dia keseorangan, bagaimana dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan mata tidak dapat terpejam dan badan tidak dapat berehat. Ingat pada mati ini menyebabkan mata kita pun tak terpejam. Kita nak berehat badan pun rasa rugi je peluang yang Allah bagi ini tiba-tiba terambil, serta memberikan motivasi untuk melakukan amal soleh dalam hidup saya. Ingat pada mati sembahyang khusyuk terus. Ingat pada mati baca Quran lazat terus. Ingat pada mati ini menyebabkan apa dia? Kita duduk di majlis ilmu pun rasa nikmat terus. Kenapa jadi demikian? Kerana ingat pada mati. Ingat pada mati ini membawa kebaikan dalam hidup seseorang. Diceritakan oleh Hasan Al-Basri bahawa ketika dia pergi merawat orang sakit, dia melihat orang tersebut menderita akibat sakaratul maut. Al-Hasan Basri kemudian pergi menemui keluarga orang itu, dan sesampainya di sana dia melihat semua anggota keluarganya berada dalam keadaan pucat. Hasan Basri tengok keluarga dia, jumpa dengan keluarga dia, pucat habis keluarga dia. Tengok orang yang sakaratul maut. Mereka lalu berkata pada Hasan Basri, makanlah hidangan ini, semoga Allah memberkati kami. Apabila keluarga disebut, makan hidangan, semoga Allah berkati pada kami. Al-Hasan Basri kemudian berkata pada mereka, kamu semua lebih berhak atas hidangan ini. Demi Allah, aku baru saja melihat orang yang sedang menanggung pedihnya sakaratul maut, dan aku tidak akan berhenti melakukan amal untuknya sehingga aku berjumpa dengannya. Katanya Hasan Basri dia kata, dalam keadaan macam ni aku tak selera dah makan. Kenapa tak selera makan? Kerana aku tengok orang sakaratul maut. Tengok sakaratul maut, yang menyebabkan tak ada dah pada dia aku untuk selera makan. Kan aku nak buat apa? Amalan aku yang aku bimbang. Kalau menghadap di hadapan Allah dalam keadaan yang tak cukup amalan. Suatu ulama disebut, kalau kita tak ingat pada mati, kita lebih kurang lembu kerbau. Kerana lembu kerbau itu Allah jadikan tak ingat pada mati. Rasulullah SAW sebut, kalaulah lembu, kerbau, kambing itu ingat pada mati, nescaya kamu takkan makan daging yang lembu yang ada daging langsung daripada dia. Tak ada dah, kamu takkan jumpa lembu-lembu binatang yang dalam keadaan gemuk, tak jumpa. Kenapa? Kerana kurus. Kenapa kurus? Ingat pada mati. Ingat pada mati, lembu-lembu pun jadi kurus. Kita ni nak sebutnya demikian. Kalau kita ni dalam keadaan yang sentiasa lazat dalam hidup kita, maknanya kita ni dalam keadaan tak ingat pada saat kematian untuk dihadapkan di hadapan Allah. Ketiga perkara yang telah dinyatakan tadi amat berguna bagi orang yang hatinya menjadi keras dan banyak melakukan dosa. 3 perkara. Macam mana nak melembutkan hati? Juga untuk melindungi diri daripada pujuk rayu syaitan serta fitnah yang diganggu oleh syaitan ini sendiri. Syaitan yang sentiasa mengganggu, serta mengekang diri daripada melakukan perbuatan dosa dalam hidup seseorang. Ingat pada mati ini, tak berani nak buat dosa. Kenapa tak berani nak buat dosa? Bimbang tengah-tengah buat dosa mati. Ramai mana kan orang yang tengah-tengah buat maksiat, tiba-tiba Allah matikan dia. Anda pernah cerita dalam hadis sekali, ada seorang hamba Allah, dia mati hari Jumaat
tengah berzina atas kubur Cina. Umur dia berapa? 56 tahun. Dia mati tengah-tengah dia berzina hari Jumaat bulan Ramadan. Mati bulan Ramadan tu jangan. Hari Jumaat cantik dah, tapi atas kubur Cina. Kemudian dalam keadaan dia berzina. Mayat dia orang kampung tak nak datang pun, tak nak mandi. Ni kes yang berlaku ni di Malaysia kita. Anda tak nak sebutlah kampung mana buat malu di kampung. Nak sebut ni gambaran bagaimana ada orang yang mati tengah buat maksiat. Mati tengah buat maksiat. Nak buat macam mana? Nak sebut apa lagi orang tersebut? Kita tak payah cerita orang lain. Kadang-kadang kita tengok ramai mana perempuan lelaki yang berbonceng-boncengan mati dalam keadaan dia tak kahwin lagi. Agak-agak syurga orang demikian. Kita kata dia masuk syurga, Allah mati husnul khatimah lah dia. Husnul khatimah untuk demikian. Tak ada dah. Kenapa? Kamu tengah buat maksiat. Mati dalam keadaan sedemikian rupa. Apabila kamu ingat mati, kamu tak berani nak buat maksiat. Tak berani terus nak buat benda yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Bimbang kalau mati, dosa-dosa yang sedang hidup ini dalam keadaan kematian dia, tiba-tiba dosa-dosa berterusan hidup. Dan orang sebut, setiap kali mana orang sebut, setiap kali itulah dia dapat dosa, dia dapat dosa dan dapat dosa. Cubalah kita mati dalam keadaan baik. Setiap kali mana kita mati, orang sebut Allah baiknya dia. Mati tengah-tengah sujud pada Allah. Setiap kali mana orang sebut demikian, pahala dapat. Kenapa? Kerana orang bercakap tentang kebaikan yang kita tinggalkan itu sendiri. Ini benda yang beza dengan itu. Kemudian apabila ketiga perkara tersebut tidak memberi perubahan pada diri seseorang, maka alternatif terakhir adalah menziarahi kubur. Kalau tiga benda tadi tak berkesan juga dalam hidup seseorang, katanya Tuhan kita ni, tolong bawa dia ke kuburan. Senang. Ziarahlah dia ke kuburan. Kita kan anak-anak nakal-nakal degil-degil, eloklah bawa ke kubur. Tunjuk dia ke kubur biar dia diam sekejap. Kenapa mama bawa ke sini? Kita pun beritahu, tu rumah kamu nanti. Tunjuk, tengok tu bagaimana orang meninggal dunia. Bagaimana orang yang sedemikian rupa. Anak pernah sebutkan, kalau anak-anak kita nakal-nakal degil-degil, tak nak bawa dia ke kubur, dia tak nak pergi. Tempah terus batu nisan. Senang. Tempah batu nisan tu sandar tepi dinding kat rumah. Dia memandang di batu nisan tu, nama dia. Dalam keadaan dia memandang batu nisan tu, dia tahu tu tarikh, kosongkan tarikh. Bagi tahu dia, batu nisan dah hadirah batu nisan. Nak suruh apa dia? Nak suruh diingat pada Allah. Nampak degil lagi, bungkus dia dengan kain kapan. Beli terus kain kapan, bungkus dia dengan kain kapan. Malam-malam tidur dengan kain kapan terus. Buatkan simut kan. Senang bahasa mudahnya. Nak suruh dia, ingat mati ini bukan sembarangan. Mati ini perjalanan terakhir kamu sebelum mana kamu berjalan ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini bawa dari keempatnya menziarahi kubur. Bawa dia ke kuburan. Itu yang nak kata kita ni tidak menjadi mesra kubur. Kubur kita ni tak menjadi rapat dengan kita. Orang di kalangan orang kita lah, orang Malaysia kita ni, dulu orang kita ni rapat dengan kubur. Tapi apabila dunia ni semakin banyak jauh. Dulu sekitar masjid dia kubur. Kalau kita pergi Pulau Pinang tu tengok masjid-masjid di Pulau Pinang misalnya contoh, dekat masjid tu kubur je. Dia jadi demikian. Pergi ke Banten, pergi ke Kedah, dekat je masjid kubur terus. Senang zaman dahulu. Sekarang tak, kubur dia letak jauh daripada orang ramai. Lepas tu letak kubur ni, kubur India ada, kubur Cina ada, kubur Melayu ada, kubur orang Islam pun ada, One Malaysia konon-konon. Nak sebutnya satu kubur je kita ni, nak gambarkan demikian. Tapi masuk dalam kubur tu, kita berbeza-beza untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah SAW, Rasulullah sebut, hendaklah kamu menziarahi kubur, kerana perkara itu dapat menjadikan diri kamu mengingati kematian dan kehidupan akhirat
serta menjadikan diri kamu hidup semakin zuhud terhadap nilaian dunia ini sendiri. Kamu tak boleh tamak terhadap nilaian dunia dalam hidup kamu. Pertama, mendengar dengan telinga. Yang kedua, memberitahu pada hati akan hari yang berbangkit, serta memupuk di dalam hati perasaan takut dan cemas ketika melihat orang mati, menziarahi dan melihat kubur orang Islam. Pengaruhnya lebih besar daripada perkara 1 dan 2 di atas yang kita sebut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, laisal khabar kal ma'ayanah. Mendengar berita tak sama dengan melihat secara langsung. Rasulullah SAW sebut, kalau kamu sebut mati kadang-kadang orang ni tak terkesan, kamu bawa dia lah, dia tengok dengan mata kepala, itu lebih baik. Kamu tengok saja kubur, kamu ingat terus Allah, bagaimana hidup, bagaimana kesudahan, bagaimana kesendirian, dan bagaimana keseorangan menghadap di hadapan Allah. Dan hadis seperti ini hanya diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ini gambaran demikian. Mengambil pelajaran secara langsung daripada orang yang akan meninggal dunia tidak dapat ditemui setiap masa, sehingga tidak dapat diterapkan pada orang yang mahu mengobati hatinya dengan intensif. Sedangkan menziarahi kubur boleh dilakukan pada setiap masa dan manfaat lebih meresap dalam hati seseorang. Kadang-kadang kita sebut tak terkesan, bawa ke kubur terkesan terus. Ada akan jadi demikian. Macam kita kan, kita kuliah pasal mati, tak ada kesan lagi. Nak suruh terkesan apa dia? Bawa mayat letak depan. Bawa mayat letak depan, terkesan terus. Bawa ni ada ceramah di Pulau Pinang. Ceramah di Pulau Pinang, di masjid, pukul 10 pagi ke 11 pagi. Tengah-tengah ceramah, masuk mayat. Orang bawa masuk mayat. Anak kata bawa mayat tu lantar letak depan terus. Cerita mengenai kubur terus. Apa keluarga yang mati itu dengar terus. Dan cerita terus tentang ni kematian. Tengok kematian, dia boleh buat apa lagi lepas pada mati. Tunjuk mayat depan tu, senyap semua. Baru terkesan dalam hidup. Sama juga dengan kita. Pergi ke kubur tengok berapa ramai yang ziarah ni. Waktu mana dia meninggal dunia, berapa ramai orang nak mengikuti dia ke kubur. Orang soleh ada tak? Kalau ada orang soleh, untunglah dia. Waktu mana dia bersama? Takut-takut waktu mana mati, orang soleh pun tak ada. Tak ada. Orang telefon orang tu tak nak datang, telefon orang ni tak nak datang. Orang sebut apa dia? Orang hanya sebut inna lillah, inna lillah. Nak datang? Tak datang. Kenapa tak datang? Sibuk dah. Dia sibuk lagi dengan urusan dunia. Yang dia nak menghadap di hadapan kematian ini. Penting tak orang soleh di saat ini? Penting. Kenapa tak penting? Kerana dia mainkan peranan untuk malaikat. Waktu mana malaikat lihat orang soleh yang datang ini, maknanya dia ni hidup dengan orang soleh. Dia buat dalam keadaan amal yang baik. Cuba yang mengiringi dia ni orang-orang yang soleh, yang turut-turut. Itulah gambaran hidup dia. Gambaran dalam hidup dia seorang ini. Oleh demikian, waktu mana kamu mati, kamu perlu dilihat. Cuba tengok, kita ajar dalam kita. Cuba tengok siapa yang datang menziarahi dia. Cuba tengok waktu mana mayat nak turun ke kuburan, ada orang nak turun bersama dengan dia. Ada anak menantu dia nak turun kat bawah tersebut. Kadang-kadang yang turun dalam kubur tu entah apa-apa orang tu. Anda tengok dekat dengan Syekh Dr. Satu Syekh Alam tu, yang turunkan mayat tu gelap besar ramai. Yang laki tu rantai lagi tersebut. Orang tu yang turunkan mayat dalam keadaan macam tu, turunkan mayat, letak mayat tu sandar itu dia dekat liang lahat tersebut. Sandar dia, tak ada pun yang disebut dengan liang ruang tersebut, tak ada pun. Patutnya mayat ni, anda biasa sebut mayat ni, dia kena ada liang. Dia kena ada liang. Kenapa ada liang? Kerana nak suruh jangan terbalik. Jangan terbalik. Sikit lagi dia lembik, mayat ni jadi lembik. Apabila lembik, kalau kamu sandar dia kat tanah tu, dia lembik, dia jatuh, nanti dia terlentang. Mayat terlentang, tak menghadap lagi ke kiblat. Tapi oleh kerana orang jahil, orang tak tahu, dia ingat ke tanah mayat ni macam timbus biawak begitu. Dia ingat ke tanah mayat ni macam tanah bangkai begitu. Nah, ni tanah morgan. Tanah morgan. Anda tengok ni keadaan yang sedang berlaku di kalangan masyarakat kita. Masyarakat kita, kenapa? Kalau tak ada orang nak datang, nak mengiringi dia. Tu yang sempat kita datang, kita tengok kita, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Kita boleh sebut, bukan begitu, kamu naik. Kita sebut, kamu jangan turun. Kita boleh sebut, kenapa? Kerana kita tahu, ni terakhir, perjalanan terakhir. Yang
orang kita apabila kematian dia, siapa yang nak mengiring dalam hidup dia kalau hidup dia tidak dalam keadaan yang jaga syariat dalam perjalanan hidup ini sendiri. Anda tengok ramai dah orang kena swasta mayat. Sian tengok orang kena swasta mayat. Keluarga bayar je duit, urusan semua siap dengan talqin ni, siap dengan tahlil ni. Kenapa? Kalau tak ada pun orang yang nak mengiringi dia untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di saat inilah saat yang paling penting dalam hidup. Saat yang paling, ia macam kita terima ijazah. Apabila kita terima ijazah, penting tak penting? Di saat tersebut penting. Kita nak ibu kita datang, kita nak ayah kita datang, nak orang yang baik-baik datang, nak suruh tengok kita terima ijazah. Cuba bayang, waktu mana kita meninggal dunia nanti, saat mana kita menghadap di hadapan Allah, lebih jauh penting daripada ijazah kita. Kita ni penentuan pada hidup kita. Hidup kita yang akan datang nanti. Tiba-tiba tak ada pun orang yang saleh yang datang mengiringi, tak ada pun orang-orang yang baik yang nak doakan untuk dia. Lalu orang timbul dia mayat dia, kemudian dia menghadap di hadapan Allah keseorangan dalam keadaan tiada pun support dan kekuatan untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapa keluarga kita demikian, nak suruh ingat pada kita supaya tujuan seorang menziarahi kubur bukan hanya sekadar mengunjungi kubur, tetapi untuk mengharapkan keadaan Allah Subhanahu wa taala, mengubati hatinya yang kotor serta menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran pada si mati. Tak payah banyak pun seorang saleh yang pergi ke kubur, dia cakap apa dia? Dia sebut apa dia? Assalamualaikum ya ahlul kubur. Dia sebut macam tu je. Seluruh ahli kubur tu rasa tenang dengan apa dia? Dengan salam yang diberi oleh orang saleh tadi. Malaikat ringan terus, yang kena azab ringan terus, yang kena apa dia? Yang dalam keadaan yang diberi nikmat ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Seorang yang datang, malaikat bagi tahu, cuba tengok orang saleh datang, doakan untuk kamu, dia bagi salam untuk kamu. Malaikat bagi tahu, cuba jawab semua salam. Lalu semua ahli kubur itu menjawab salam yang diberi salam oleh orang yang datang menziarahi kubur. Kita tak dengar je jawab salam dia, dengar loncat dari balik kita. Nak sebut gambaran bagaimana suasana perkuburan di kehidupan di antara orang hidup dengan orang mati yang menghadap depan Allah. Orang yang menziarahi kubur dilarang melakukan perkara berikut ini: berjalan di atas kubur, melangkah kubur-kubur, duduk di atas kubur pun dilarang, membuka kasut ataupun selipar biar beralas waktu mana kita menghadap di hadapan Allah. Apabila seorang tiba di kubur, maka ucapkanlah Assalamualaikum dar qaum mu'minin. Sampai di kubur, maka sebut terus Assalamualaikum dar qaum mu'minin. Selamat atas kamu semua wahai orang mukmin penghuni kubur. Jika dia sampai di kubur, orang yang dikenalinya dan memberi salam, maka mayat akan membalas jawab salam yang dibagi salam. Sampai dia dibagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Mayat dalam kubur jawab Waalaikumsalam. Ni ingat ya, pada kita saat mana dekat dengan beraya ni, sekarang ni Allah jadikan kerahmatan sampai orang dalam kubur pun Allah ringankan azab. Dalam bulan Ramadan ni sampai bila ni? Sampai kedengaran takbir raya malam tamu. Dengar je takbir raya malam tamu tu, maka kembalilah balik azab. Dan disebut dalam hadis depan nanti kita akan jumpa waktu mana pagi raya semua roh-roh ini diletak di atas kubur masing-masing, menunggu doa-doa orang yang saleh, anak-anak yang saleh, menunggu kita. Sebab tu setengah ulama kata nak ziarah kubur ni sebelum sembahyang raya. Sebab bila malam raya itulah ziarah kubur. Kita malam raya tak boleh. Malam raya hantu maklimah balik kampung. Kita jadi demikian, malam raya hantu maklimah balik rumah. Yang doakan malam raya lagi suka. Sebab tu anak kata tadi, tak mesranya kubur kita dengan orang yang hidup. Jauh dari suasana ini. Benarnya ulama-ulama kata malam raya itulah keutamaan pada diri kita. Kemudian At-Tirmizi insya-Allah kita akan sambung pada akan datang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita syukur berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, dan anda sebut pada pengajian yang sudahnya
bulan Ramadan ni banyakkan kita infak di jalan Allah. Kemudian kita niatkan untuk arwah ayah kita, arwah mak kita. Dalam masa yang sama kita niat untuk arwah-arwah yang kita nak bakar-bakar arwah dalam hidup kita. Derma untuk biar banyak sikit, kemudian daripada biasa. Kemudian dalam masa yang sama baca Quran, biar berterusan. Kemudian dalam masa yang sama buatlah amalan-amalan yang terbaik yang kita lakukan dalam hidup kita. Dan malam-malam Ramadan ini jangan tertinggal, kerana bernilainya Ramadan ini salah satunya malam dia. Malam-malam Ramadan, malam Ramadan ni kita hanya berebut untuk apa dia? Dapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan kita nampak Ramadan ni hanya puasa siang hari dia, jangan. Tetapi malam hari kita tertinggal, jangan. Malam hari banyakkan amal soleh dalam hidup kita supaya kita semakin dekat dengan Allah SWT. Itu yang kedua ni. Ada cucu saudara, doa cucu saudara Puteri Amirul Afif bin Idris yang kemelangan dah seminggu koma dan akan menjalani operasi kali yang operasi lagi pada tengah hari ini. InsyaAllah kita doalah. Kemudian kita akan, Ana sendirinya nak minta supaya jemaah-jemaah, Ana macam tiap-tiap tahun yang sudah lah, Ana akan bantu pada anak-anak yatim dan miskin yang nak menyambut Aidil Fitri. Baru ni untuk masuk Ramadan, kemudian untuk Aidil Fitri, menyambut Aidil Fitri ni tiap-tiap tahun lah, lebih kurang 10 tahun ke 11 tahun lah Ana buat amalan ini. Kalau jemaah-jemaah yang rasa nak bagi infak tu, kita akan kumpul duit-duit zakat dan sebagainya, Ana akan agih-agihkan. Dan Ana pernah cerita pada jemaah, waktu mana satu ketika dahulu Ana bagi pada anak yatim sumbangan kain sembahyang. Bagi kain sembahyang tu, anak yatim yang dah 5 masa, dia ambil kain sembahyang tu, dia pegang, dia cium, dia menangis. Dia menangis. Anak tengok dia menangis tu, anak sebab juga tengok dia menangis. Anak, lepas tu anak panggil ibu dia. Kenapa? Dia tanya. Kenapa? Dia pegang kain sembahyang tu, dia menangis. Katanya ibu dia, anak saya ni ustaz dah lama dah minta nak beli kain sembahyang. Dah lama dah nak minta nak beli kain sembahyang. Ustaz bagi hari ni syukur sangat. Suka tu sampai dia ambil kain sembahyang tu, dia menangis. Pegang kain sembahyang. Allah Akbar, payahlah. Susah sungguh. Orang susah sungguh. Yang hantar mesej pada anak yang susah tu, anak baca tu kita mengalir mata. Ada yang dia hantar, dia kata, Ustaz, malu nak cerita ada Ustaz, duit saya dalam ada untuk besok ni RM20 lagi Ustaz. Anak-anak isteri pun tak tahu. Ada yang demikian, yang susah lah, yang susah. Jadi anak yang susah-susah ni anak agih-agihkan sumbangan jemaah-jemaah yang tak jumpa tu, anak bagi pada mereka daripada sumbangan-sumbangan jemaah yang bagi, yang kita kutip tiap tahun semua. Dan masa yang samanya anak kutip untuk sekolah anak ni lah, sekolah komplek Tipu Nabawi ni. Jemaah yang belum ambil lagi pamphlet ni, tolong pakar-pakar ambil lah pamphlet ni. Pamphlet ni anak yang perlu sangat pada orang yang nak wakaf. Wakaf untuk anak perlu lebih kurang 2.5 juta lagi. 2.5 juta untuk nak naikkan 2 tingkat lagi ke atas. Kalau jemaah-jemaah yang ada lapangan rezeki tu, tolong-tolonglah insya-Allah. Kalau boleh bagi tak banyak pun tak apa, bagilah 2 juta, 3 juta. Mana nak tahu. Mudah-mudahan dia akan mempercepatkan keadaan demikian. Yang tiganya, ada jemaah minta air yang minggu yang sudah tu, madu yang pernah anak umumkan kat sini ni, madu tu kita proseskan jadi air. Jadi air minum, air terus, minum terus. Cuma dia manis sikit. Memang anak tahu manis ni. Jemaah tambahkan lagi air, kemudian masukkan dalam ais buat berbuka puasa. Madu, air itu jadi air madu. Ada juga madu pun ada kat luar nanti. Jadi kita proseskan, ada jadi lemon dengan honey, kemudian ada green tea dengan dengan delima. Rahniskan buat amalan berbuka puasa nanti, dan kita telah ubah dia menjadi air untuk diminum terus. Itu senang. Ada jemaah tanya macam mana nak buat, kita buat terus. Siapkan dalam botol dan lebih murah sikit lah. Ada kat luar nanti. Jemaah pakai dapat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi marda
Amirul Afiq bin Idris, putra Amirul Afiq bin Idris. Allahumma shfi marda, Allahumma syafi anta syafi, la yughadiru saqama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ij'alna muqim as-salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.